Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala telah memulakan penciptaannya, kemudian Allah berkuasa untuk mengembalikannya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Ar-Rum ayat 11. Shadaqallahul azim. Al-Fadhil yang dihormati sahabat saya Ustaz Rosidi Mansur selaku pengurusi dan kuasa pengurusan Surah Syakirin Wangsa Keramat Kuala Lumpur dan Kosurau, dan yang dihormati, yang dikasihi, yang diraikan seluruh yang hadir pada pagi ini di kalangan para muslimin, para muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu-tetamu duha yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, di saat yang penuh barakah ini kita bertemu dan kita berkumpul di majlis yang berkat kerana ilmu. Kita bertemu di tempat yang berkat di rumah Allah Azza wa Jalla, dan kita bertemu di waktu yang berkat, itu waktu duha. Jadi mudah-mudahan berkat masa, berkat tempat, berkat waktu, insyaAllah akan memberkati seluruh kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang keduanya, syukur pada Allah Azza wa Jalla untuk kedua kalinya, telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, dapat kita bersama-sama dalam perancangan kuliah duha bulanan. Dan bila Ustaz sebutkan tadi akan diteruskan selama mana saya mampu untuk bersama, itu satu cabaran besar jugalah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala-galanya. Yang jauh datang, yang dekat tiba. Yang jauh sampai, yang dekat pun bersama. Yang paling jauh saya lah, saya rasa. Kerana daripada Kuantan, Bentong, ada? Tak ada kan? Tak tahulah, pagi-pagi Ustaz sebenarnya Kuantan lagi datang duha ni, tak nak sabar. Jadi alhamdulillah
kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan saya nak sebut di awal muqaddimah, kerana ilmu kita kena usaha, kerana amal kita kena cuba, kerana iman kita kena lakukan. Sebab inilah pakaian kita, ilmu, iman, penyelamat, dan amal ibadat bekalan kita. Semua ini kita nak bawa ke mana? Sana. Alam sana itu alam akhirat, menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan hidup ini itulah tujuannya. Allah jadikan kita daripada pagi ke malam, malam ke pagi, siang ke malam, malam ke siang, tahun ke tahun. Tak ada khajalan sebenarnya. Ibadat, ibadat, ibadat. Tapi bukan bermakna sembahyang tak berhenti, zikir tak berhenti. Tapi dalam agama, ibadat merangkumi semua perkara. Ke pejabat, berniaga, bina keluarga, pergi ke masjid, hantar anak ke sekolah, cari harta. Itu ibadat dalam Islam. Itu ibadat. Dia rangkuman semua kerja, daripada solat, sembahyang, puasa, zakat, haji, pergi kerja, cari harta, bekerja, ibadat. Pentingnya semuanya kerana Allah. Itu yang utama. Lillahi ta'ala. Kita bekerja kerana Allah, ibadat. Kita cari harta kerana Allah, ibadat. Kita cari duit ringgit kerana Allah, ibadat. Kita hantar anak ke sekolah kerana Allah, ibadat. Kita makan minum kerana Allah, ibadat. Apalagi solat, sembahyanglah, mengaji ilmu. Jadi inilah ibadat yang sedang bina, yang sedang kita buat. Alhamdulillah. Tahniah kepada tuan-tuan. Saya ulang balik, tahniah. Antara perkara yang kita kena pastikan, mau tidak mau, ialah macam mana kita nak konsisten. Orang kata nak berterusan, nak berpanjangan, istiqamah dalam bahasa Arabnya. Ini yang kita kena fikir. Macam mana aku nak konsisten, nak jaga supaya berpanjangan, datang hadir ke rumah Allah, mengaji. Macam mana? Ini kita kena fikirkan. Cuma yang penting, kata para ulama, siapa yang nak beristiqamah, ini pandangan Ibn Rajab Al-Hambali, seorang tokoh besar bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia pada mazhab Hambali lah, tapi tokoh besar. Tasawuf pun dia, fiqh pun dia, besar, orangnya hebat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa yang nak beristiqamah dalam beramal, tolong jaga 3 perkara. Ini dia. Ini rahsia bersama kita ni. Ulama beri pandangan, dan mereka orang yang layak beri ilmu dan pandangan. Kerana mereka ni orang konsisten, ilmu di dada, penuh di dada. Apa tak ada, Quran, hadis semua ada. Kita jadi mereka, pedoman kita lah. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa konsisten, istiqamah dalam beramal, tak kira lah mengaji ke, mengaji apa, saya buat kebaikan, tolong jaga 3 perkara. Yang pertama, niat yang salihah, niat yang betul-betul baik, niat betul-betul salihah. Bermula dengan niat, ya Allah, aku nak cari ilmu kerana-Mu, aku nak belajar Quran kerana-Mu, aku nak cari agama, aku nak buat ibadah kerana-Mu. Niat yang baik penting. Boleh ya? Ini kita bercakap dalam soal ilmu ni, catatlah, catat, tulis insyaAllah, sebarkan. Pertama, kata Ibn Rajab Al-Hambali, mesti ada bermula niat yang salihah, niyatul salih, niat yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua kerja agama, baik sembahyang, puasa, mengaji, ini benda berkait dengan Tuhan, berkait dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Semua kerja agama ada kaitan dengan Allah. Maka dialah pemunca kita. Kita jadi orang baik, orang macam mana, dengan dia.
Maka niat solehah kena ada. Yang pertama, pasang niat. Yang kedua, untuk kita beristiqamah dalam beramal. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kita bersegera melakukan al-isra' fil amali, adamu tabattu', itu bahasa Arab lah ya. Yang kedua, kena al-isra', makna bersegera. Tak boleh lengah maklimah, tak boleh orang kata apa, lengah-lengah, tak boleh. Kesegera, bersegera dengan maknanya cepat-cepat. Tak boleh bersifat tabatuk. Tabatuk ni bahasa Arab namanya al-bati. Al-bati ni ustaz apa dia? Lengah-lengah, lambat-lambat, tak boleh. Al-isra', segera. Maksudnya ialah orang istiqamah, ada peluang buat, ada peluang sempurnakan, tak boleh tangguh-tangguh. Mudah-mudahan kesan kita bersegera, kita mula belajar, mula istiqamah, sebab kita bersegera. Duha tak boleh buat 4 rakaat, 2, tapi segera buat. Pagi ni dah selesai, belum pukul 9 tadi, kejap lagi tak sempat, sekarang kejap lagi, segera. Mudah-mudahan kesan segera, kita akan istiqamah. Lusa besok tu nak tengok. Yang pertama tadi apa? Niat yang salihah. Yang kedua, kita bersegera. Yang ketiga, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang nak istiqamah dan beramal, yang ketiga ialah dia sentiasa, ni apa dia? Doa kepada Allah SWT. Ya Allah, aku dah buat, ya Allah, aku usaha baca Quran tak banyak, tapi 10 ayat saja, ya Allah, aku usaha, tolong ya Allah, kekalkan. Ni doa kepada Allah. Kerana penghujung kita dalam apa ibadat, minta dengan Allah, rintih dengannya. Termasuklah kita minta Allah kekalkan kita dalam iman, kekalkan kita dalam ibadat, kekalkan kita dengan ilmu. Kekal aku, ya Allah, aku mampu buat tahajud sekejap, tapi Allah tolong, doa. Ini 3 jawapan besar siapa nak istiqamah. Saya duk renung, tengok, duk semak balik bacaan itu, saya kata betul dan tepat. Niat yang salihah tolong kita istiqamah. Segera buat, tak tangguh-tangguh, tolong bantu. Ketiga, doa kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, ini adalah kunci untuk kita istiqamah berterusan dalam kita beribadat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami, dapat kami istiqamah dengan ilmu dan amal. Termasuk istiqamah mengaji inilah, termasuk istiqamah mengaji duha ni, istiqamah juga. Bulan lepas datang, bulan datang, akan datang pun datang insyaAllah. Amin. 3 kan? Apa yang pertama? Kita ulang sikit lah supaya ingat terus. Niat yang salihah. Yang kedua, segera, jangan tangguh-tangguh, sikit pun buat. Ketiga, doa. Bila ulama sebut benda macam tuan-tuan, itu pengalaman mereka. Kena ingat macam tu. Ulama kita bila mereka ajar kita sebenarnya itu di antara pengalaman mereka. Pengalaman mereka pengalaman yang manis, bukan main. Sebab mereka adalah orang yang paling kita kena contoh, tak ada dah nak contohi, itulah orangnya, para ahli ulama. Baik, pada pagi ini belum pun kita gunakan kitab yang tetap, tapi saya dan Ustaz telah pun berbincang tentang kitab tetapnya, adalah teksnya. Pada pagi ini saya akan berbicara dalam tempoh 40 minit pada sekarang ini. Kalau tak dapat 3 hadis, 2 hadis pilihan. Kita nak ajak tuan-tuan puan-puan, mari kita renung peringatan Nabi SAW. Dan hadis saya pilih hadis yang semasa, hadis tentang kita dan keimanan kita, hadis tentang kita dan kehidupan kita. Baik, hadis yang saya pilih pada pagi ini untuk direnungi ialah, tuan-tuan dengar sajalah ya.
dengan hadis, buat catatan dan buatlah apa-apa bentuk tulisan tentang hadis ni, rumusan macam-macam. Soal clear suara ni? Clear? Tak bergema tak ada? Okey, terima kasih. An Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayamin yaqul la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Tuan-tuan, hadis ni saya baca acap kali dah. Sesuatu yang besar harganya kepada kita hari ini. Daripada Jabir bin Abdullah, beliau menyatakan bahawa dia dengar Nabi telah bersabda 3 hari belum Nabi wafat. Ni tengok ni, Jabir sahabat bin Abdullah, dia kata sami'an Nabi, dia dengar Nabi berbicara di khalayak sahabat yang ada 3 hari belum Nabi wafat. Qabla mautihi bi thalathati ayamin, maknanya penghujung hidup Nabi dah tu 3 hari belum Nabi wafat. Maknanya Nabi berpesan pesanan yang begitu berharga lah tuan-tuan. Bila dekat nak mati 3 hari belum wafat, Nabi bercakap ini. Jabir dengar, riwayatkan balik, benda besar. Dan besar benda itu sebenarnya. Dan Nabi masih ada upaya bercakap, sahabat pendengar 3 hari belum wafat. Ada riwayat yang kata, ada riwayat lain sebut dalam tempoh Nabi belum wafat selama 5 hari, 5 hari belum wafat, Nabi dah letih sebenarnya. Nabi dah makin uzur, dah makin letih. Ada ulama riwayat menyebutkan Nabi dah tak bangun, tak boleh berdiri tegak elok dah. 5-6 hari belum wafat, Nabi dah uzur sangat dah. Jadi hadis ni Nabi bercakap 3 hari belum wafat baginda salam. Nabi sebut ringkas, padat. Itulah nilai hadis ni. Apa kata Nabi? Dengar elok. Nabi kata, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Nabi bercakap depan sahabat, termasuk Jabir yang ada, dan hadis ini untuk kita lah. Anggaplah ini wasiat terakhir Nabi kepada umat ini. Subhanallahil azim. Saya sebut dalam banyak kuliah saya, kita boleh faham betapa Nabi SAW hampir nak wafat baginda tu tuan-tuan, Nabi bercakap untuk kita semua. Pesanan Nabi untuk umat yang Nabi nak tinggalkan. Sebab apa? Nabi nak tinggalkan kita dalam keadaan yang selamat. Nabi nak tinggalkan umat baginda dalam keadaan yang bahagia. Nabi nak tinggalkan kita dengan ilmu. Inilah semangat cinta Nabi kepada kita ni tuan-tuan. Nabi tak nak tinggal kita dengan kejahilan. Nabi tak nak tinggalkan umat dalam keadaan tidak ada agama, tak ada. Sampai hadis Nabi sebut kepada kita, apa kata baginda? Dengar hadis ini, buatlah catatan. La yamutunna ahadukum, jangan sekali-kali, kata Nabi, seorang di kalangan kamu mati illa wahwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah di kalangan kamu meninggal dunia melainkan, kata Nabi, dia sentiasa bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Ringkas, padat. Seulang balik tuan-tuan, saya sebut secara perlahan sebab saya nak harap sangat pagi ni masuk ke jantung kita semua. Hadis pendek ini, kata Nabi depan sahabat, janganlah
kamu meninggal dunia, malaikat kamu bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallahil azim. Malaikat kamu bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Pesanan ringkas tapi padat. Kenapa Nabi sebut tentang hal ini? Kata setengah ulama, Nabi nak membayangkan bahawa aku dah nak pergi dah, aku dah sampai masa dah. Ini pandangan ulama lain, Ustaz Rosidi, dia kupaskan. Nabi dah rasa dah, dia dah sampai ke peringkat tamat dah riwayat bagi dah. 3 hari lagi dah, soalan 3 hari lagi, aku dah tak ada dah. Dia Nabi tak ada. Habislah daripada sudut seorang Rasul Nabi yang datang bawa agama dengan akhlak contoh, tak ada. Yang ada Allah Azza wa Jalla. Allah ada, Hayyun Qayyum. Allah itu maha hidup, maha agung, maha perkasa. Allah tiada kematian baginya. Itu kenyataan. Tapi aku seolah Nabi merasa aku dah tak pergi dah, tak lama lagi dah, aku akan meninggalkan umat ini. Itu antara kata ulama, hadis ini datang dalam bentuk macam itu. Yang kedua, kenapa Nabi kata janganlah kamu mati sehinggalah kamu bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla? Untuk menyata kepada kita, Nabi minta kita yakin sungguh-sungguh kepada Allah. Kerana apa? Kerana segala ketentuan Allah, ketentuan yang benar. Segala apa Allah tentukan benar. Yakinlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah tidak zalimi hamba-hambanya. Bersangka baik dengan Tuhan. Allah benar dalam ketentuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Nabi sebut la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu bidzanbillah? Kata para ulama, dalam bicara ulama lain kata mereka, Nabi sallallahu nak meninggalkan umat ini supaya jangan kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan kufur pada Allah. Kuatkan iman, kuatkan agama, kuatkan keyakinan pada Allah, bulat-bulat keyakinan. Jangan syirik dan kufur pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ini rumusan hadisnya. Baik, saya nak baca. Dalam kitab ini, insya-Allah kalau diizin Allah, teks kita lah kemudian. InsyaAllah jadi teks pengajian kita, insyaAllah saya usahakan. Saya baca beri kupasan. Saya tak baca semualah, saya baca setengah-setengah saja. Hadis ini merupakan salah satu pesanan akhir Nabi SAW. Kerana jarak antara hadis ini dengan masa wafat Nabi cuma 3 hari sahaja. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita boleh bayangkan Nabi sampai saat akhir usia baginda, Nabi masih bercakap dan berpesan buat kita. Tanda sayangnya Nabi kepada umat ini. Seolah Nabi tak nak berpisah kita ni, seolah macam tu. Tetapi hakikat kena berpisah juga. Sebab Allah akan ambil nyawa baginda, tetapi Nabi seolah macam tak berpisah. Maka Nabi tinggalkan wasiat lalu lidah baginda. Itulah kata Al-Imam Asy-Syaukani, seorang tokoh besar bidang tafsir, wasiat Nabi ini wasiat yang abadi. Nabi berpisah jasad kita, tapi Nabi tinggalkan umat melainkan ada wasiat yang abadi. Seolah-olahnya jasad tak ada, suara masih berkumandang. Jasad tak ada, suara masih berbunyi-bunyi. Seolah macam tu, kata Imam Asy-Syaukani. Itulah kita, tuan-tuan, dalam hukum hidup beragama. Ulama kita kata apa? Kita di samping baca Quran,
ayat demi ayat kena baca hadis Nabi SAW. Ini macam hadis kita sekarang. Di samping baca Quran, kena baca hadis. Sebab apa baca hadis? Sebab seolah-olah kita menyambung lidah Nabi. Sambung lidah Nabi. Nabi tak ada dah, tapi kita baca hadis sedang menyambung lidah Nabi, kata-kata Nabi SAW. Seolah macam itu. Betullah Nabi wafat, tapi wasiat Nabi kekal. Nabi wafat, pesanan Nabi kekal abadi, takkan mati. Nabi tak ada meninggal kita, ya benar, tetapi wasiat Nabi kekal sampai bila-bila. Betullah hadis ini kena baca. Baik, itu pandangan Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi. Baginda mengingatkan supaya sentiasa bersangka baik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dengan Tuhan kena sentiasa husnuzan, menerima ketentuannya, menerima suruhannya, menerima larangannya. Allah benar, Allah suruh benar, Allah larang benar. Jangan ada prasangka ish Allah tak adil. Jangan ada ish Allah ni tak adil sungguh. Aku sakit, kawan aku demam, usia sebaya. No. Aku rezeki tak banyak, kawan tu rezeki banyak. Allah tak adil. No. Jangan ada prasangka buruk dengan Tuhan. Sebab Allah sifatnya adil. Walaysa bidhallamin lil abid. Allah dah mesti dalam Al-Quran, dalam ayat surah apa ni, Ali Imran setelah 82, Allah sebut wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid. Allah tidak pernah zalimi hamba-hambanya. Allah tak zalim. Ini peringatan Allah kepada kita. Jangan sangka aku zalim pada hamba-Ku. Tuhan, tu kawan tu dah 3 bulan terlantar, umur baru 40. Tu kawan tu dah 3 bulan sakit tak bangun-bangun, umur baru 25. Nak kata Tuhan zalim? No. Jangan kita kaitkan satu perkara dengan benda yang kita nampak macam tak kena dengan Allah punya keputusan. Jangan. Sebab apa tuan-tuan? Ukuran sakit, penyakit, susah, demam ini apa tu? Kena berhenti ke tu? Takut locin berhenti ceramah. Okey. Saja. Ukuran sakit, demam, payah, susah ni jangan letak di atas sebab Allah zalim. Jangan tuan-tuan ya. Sebab dalam agama, perkara berkait dengan satu ujian, sakit, demam, ini adalah sesuatu yang bersifat ujian Allah, sama ada disebabkan oleh kesilapan kita ataupun kelemahan kita, atau Allah nak uji kita dengan sebab tertentu. Itu kena faham. Jangan kata Allah zalim. Jangan. Dia begini kaedah dia, kena faham kaedahnya. Ada orang subhanallahil azim, hidupnya dalam keadaan sempit, rezeki sempit, fizikal pun tak sihat. Pertama sekali, sempit dan seumpamanya itu, ukuran agama jangan letak Allah zalim. Jangan. Sebab apa? Allah beri kesempitan hidup, faktornya bukan kerana Allah nak beri, tapi mungkin sebab dia cari pasal. Kena faham tuan-tuan? Dia cari pasal. Kenapa ustaz? Pasal macam mana? Allah sempit rezeki sebab dia ni mengaji tak nak, semayang tak nak, ibadat tak buat. Tengok, dia dengan Tuhan hubungan tak elok, ibadat tak buat, maka datang kesempitan. Bukan Allah beri, dia cari sebab untuk disempit. Nampak kan? Siapa silap? Silap dia lah.
Allah sempit rezeki, susah, hidup tak tenang sebab awak tadi. Waktu dengan Tuhan tak ada, sembahyang tak ada, contohnya. Maka bukan faktor Allah nak uji dia, tetapi kamu cari pasal. Sebab dalam agama Allah berjanji kepada kita, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji siapa yang bertakwa, jaga hubungan dengan Allah, tunduk kepada Allah, akan berrezeki. Tengok surah Talaq. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, mana apa? Jaga ibadat, kenal Allah, ilmu dicari, kebaikan dia buat. Allah berjanji, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan beri jalan keluar. Susah boleh jadi senang, sempit dengan sebab dia bertakwa, Allah keluasan. Apa sudah dihadapi dalam hidup, Allah berjanji, aku akan beri rezeki keluasan. Nampak? Jadi apakah munasabah kita kata orang yang Allah uji dengan susah, Allah zalim? Tidak. Awak cari pasal. Nampak tuan-tuan? Ini penting ni. Sebab penting, sebab kalau kita faham cara salah agama, akhirnya kita yang macam betul, tapi Allah yang salah. Tak betul lah. Sedangkan yang betulnya Allah, kita tak betul. Ini kita kena faham macam tu. Itu satu. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang uji manusia bukan dengan ujian sakit dan susah payah. Ada ketika Allah uji manusia kesenangan. Allah uji dengan kesenangan. Rupa-rupa dalam agama kesenangan pun ujian Allah juga. Allah beri segala kemudahan. Mudah dan mudah. Meniaga untung, cari harta pun mudah. Allah mudah, sesungguhnya mudah. Pendek kata, tak nampak payahlah dia. Niaga untung besar. Tetapi dalam kerangka agama, senang macam mana pun ujian juga. Cuma tinggal dua keadaan. Yang pertama, bila dia senang itu, dia syukur kepada Allah ke tidak? Syukur kepada Allah ke tidak? Ataupun dia senang, kufur kepada Allah SWT. Jadi orang yang senang, dia syukur kepada Allah, dia selamat. Sebab dia syukur dengan sebab dia tahu rezekinya Allah yang beri. Orang ni Allah uji, tapi dia berjaya. Dia tak jadi orang yang jahat dengan harta bendanya. Rezeki ada, dia syukur kepada Allah. Solat jaga, iman jaga, ilmu dia cari, sedekah dia buat. Orang ni Allah uji juga tu, tapi dia berjaya. Berkatlah dia, insya-Allah. Yang kedua tadi, Allah beri nikmat macam-macam, tapi kufur. Jaga-jaga. Kalau dia berlaku benda tak elok, jangan kata Allah yang zalim. Awak cari pasal, nikmat ada, tapi tak guna nikmat cara betul. Duit ada, tak ada bayar zakat. Duit ada, sedekah payah. Harta ada, nak bantu orang pun payah. Arti pada masa itu Allah uji dengan kekayaan, tapi dia kufur, jaga-jaga. Itu kena faham tuan-tuan. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini bahawa kita kena sangka baik dengan Allah SWT. Baik. Saya nak pergi hadis yang kedua ni, sekejap lagi. Tapi kita berhenti dulu hadis ini. Jadi kata pengarang kitab kita ini, dalam kitab saya baca ni, bersangka baik terhadap Allah Azza wa Jalla, tidak putus asa dan tidak menyalahkan sesiapa pun jika berlaku musibah yang menimpa dan seumpamanya. Maksudnya, kita bila sekali Allah, Tuhan kita terima hakikat. Kalau Allah uji macam mana pun, jangan kita cepat melatah. Allah zalim, jangan. Kita terima ujian dengan penuh ketenangan. Sebab ada kadang-kadang bila Allah uji kita, Allah nak bayar dengan lebih mahal lagi. Betullah kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, berapa ramai ada orang yang ditimpa musibah, dia mula balik kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang
Allah bagi dia musibah, musibahkan dia juga, tapi dia mula insaf. Ya Allah, aku dah buat silap, aku dah buat salah, ya Allah. Dia mula insaf, dia mula balik pada agama. Ada orang macam tu, beruntung. Maksudnya Allah uji dia kafarah dengan dosa lama dia mula insaf, kembali ke pangkal jalan. Itulah tidak ada manusia dalam hidup ini Allah benci. Tidak ada. Falsafah agama, tuan-tuan, kata para ulama, tidak ada orang dalam hidup ini yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Yang ada ialah Allah tak sayang kasih kepada kita. Allah tetap sayang, cinta kepada kita, tak pernah benci. Itulah namanya husnul zaman Tuhan. Kita macam mana buat silap sekalipun, jangan putus asa. Masih ada jalan pulang, insya-Allah. Masih jalan kembali pada Allah. Jadi kesimpulan kita adalah kita mesti sangka baik dengan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang maha berkuasa penuh atas kita dan Tuhan yang maha berkuasa atas segala perkara. Itu hadis yang pertama daripada dua hadis lah. Saya cadang 3 hadis pagi ni, tapi nampak masa tu 2 hadis cukup. Hadis yang kedua, boleh tuan-tuan hadis pertama jelas, saya tak bincang mendalam lah, ambil rumusan saja. Kita ada sangka banyak Allah Azza wa Jalla dalam banyak keadaan, itulah dia. Hadis yang kedua pada pagi ni yang saya nak bacakan kepada tuan-tuan, kupas sekali lah, bukan baca saja. Ia satu hadis yang saya kira, mana tadi ni? Tu tanda dah tadi, hilang tanda pula dah. Jap. Okey, tak tertanda tadi, tapi dah jumpa dah. Okey, hadis kedua tuan-tuan, satu hadis dari Imam Tirmizi, juga berkait dengan soal kita, kehidupan kita. Dengar hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisana taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajna." Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih, kukuh hadis ini tuan-tuan, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Saya tak bicara tentang siapa tokoh ini sebab nak ambil masa yang sesuai untuk kupasan hadis. Tapi next kalau pengajian akan datang, saya biasa kalau berhadis akan beri sedikit rumusan siapa tokoh ini, siapa sahabat ini. Baik, daripada Abu Sa'id Al-Khudri dikata pun dari Nabi SAW, dia dengar Nabi sebut, kata Nabi, idza asbaha ibnu Adam, bila berpagi-pagi, kita lah, bila sampai waktu pagi. Pagi ni kalau ikut pada hadis biasa bermula bila? Jam fajar. Kena faham tu. Dalam hadis Nabi sebut berpagi-pagi mesti bermula jam fajar, subuh. Dalam agama Nabi sentiasa berdoa baik untuk orang bangun awal pagi. Nabi berdoa untuk bangun pagi, tuan-tuan. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis Muslim. Allahumma, ya Allah, barik, tolong beri berkat li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, yang bangun awal pagi. Tengok tuan-tuan, pagi-pagi ni kita berada dalam lingkungan doa Nabi.
Saya tadi sebutkan Nabi wafat, betul? Doa Nabi, kata Nabi, wafat tak? Tak wafat. Mana seolah-olahnya doa Nabi ni tetap subur sepanjang hari, tetap hidup semasa. Doa Nabi tadi, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang bangun awal pagi. Arti doa Nabi ni tuan tetap subur sampai hari ini, besok, lusa, tolak sampai kiamat. Nabi tak ada dah. Sebab doa Nabi doa yang hidup dan hidup. Jadi siapa bangun awal pagi, tiap-tiap hari, bangun beribadat pagi, belum subuh mula, dah bangkit untuk bertahajud. Tuan-tuan, puan-puan, termasuk dalam kelompok doa Nabi yang Nabi minta berkat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kena jaga sungguh-sungguh, kena yakin sungguh-sungguh. Betul tuan-tuan, jam kita dalam puasa hidup ini, dia tak baru pukul 10 pagi. Jam hidup kita ni, jam dalam pusingan hidup orang Islam bukan boleh jam 12 tengah hari. Bermula jam fajar, bermasuk sedapatnya kita bangun belum subuh untuk bertahajud. Paling tidak tak sempat tahajud, mesti jam subuh tu dia dah bangkit dah. Itulah dari mukmin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh 5.53 sekarang, betul tak? 57 sekarang ni. Tuan-tuan, arti jam 57 ini bermulalah saat di mana orang mukmin dah mula bangkit. Sebab apa? Nak sembahyang subuh. Dan masuk golongan Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Automatik. Jadi siapa yang bangkit pukul 8 pagi, saya bukan tanya puan-puan siapa, maksud siapa lah maksud saya, bukan tanya puan dapat jawab ni. Saya tahu puan pukul 4 dah bangun. Ya. Sesiapa bangun jam 8 pagi, minta maaf lah kan, ini bukan gurauan. Bangun jam 9 pagi kena ulang hari Minggu, anda telah kerugian besar. Walaupun anda boleh tiba di selamat 3 bungkus pukul 10, anda boleh tiba mi goreng 2 bungkus jam 8 pagi, tapi daripada sudut agama anda telah pun rugi. Sebab anda tak masuk dalam doa Nabi. Ini benda macam kita kena faham ni. Bila Nabi berdoa, doa Nabi itu lebih berkat pada doa mak ayah kita lah jawabnya. Doa mak ayah pun dah berkat dah insyaAllah, tapi doa Nabi lebih berkat. Sebab doa Nabi Allah tak tolak. Betul tak? Allahumma barik li ummati fi. Ya Allah, berkat umatku yang mengawal pagi. Jadi ini benda-benda macam ni sebenarnya. Benda ni, minta maaflah saya sebut ini tuan-tuan, sebab ini kuliah duha. Bila kita bercakap dengan hati, nak ingatkan diri sendiri, orang lain, masyarakat. Sebab kita hari ini kadang-kadang kita tak faham tentang nilai hidup beragama, kita tak rasa penting awal pagi ni. Tak rasa penting. Yang penting boleh bangun pukul 8 pun alhamdulillah lah, sebab boleh makan lagi. Dah, dalam agama ni ialah kita mesti bermula dengan ibadat. Ibadat awal kita tiap pagi mesti subuh berjemaah. Kokok mana sekalipun, seawalnya macam itulah. Lebih awal lagi bagus, dengan kita mula apa? Tahajud 2 rakaat, lebih sikit 4, lebih lagi 6, paling kurang 2. Zikir tasbihnya, itulah dari mukmin. Demi berkat rezeki, berkat umur, berkat harta, berkat pekerjaan, berkat makan minum, berkat segala berkat lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kekalkan kami dalam kesempatan pagi, ya Allah. Satu ketika, kerana keletihan ni, saya sebut dalam ceramah ni. Siapa dengar ceramah saya online, saya sebut acap kali. Sebelah rumah kita tu, ya, Al-Sama si ulama besar tabi'in,
penat, letih. Lepas isyak dia tertidur, keletihan. Dia tidur sungguh, ini ujian lah kepada dia. Sampai jam subuh dia baru tersedar. Erti malam tu dia tak tahajud. Tak tahajud lah, dia bangun-bangun subuh. Dia punya menangis, kata ulama, ayam. Banyak hari dia menangis. Ayam dengan mana beberapa hari, mungkin 3-4 hari, wallah alam. Menangis sampai berhari-hari. Anak murid tanya dia, sebab duk menangis apa cerita? Bukan sehari, banyak hari. Apa dia kata? Dia cerita. Dia kata, aku telah abaikan solat tahajud. Kerana terabai tahajud, menangis tuan-tuan. Rasa duka cita, terasa rugi besar. Kerana terabai tahajud saja, bukan tak buat pun. Malam tu dia tidur, subuh dia bangun, tetapi tak sempat tahajud, menangis berhari-hari. Allahu Akbar, pada itu sebagai sunat, tapi dia rasa macam kecewa. Macam mana kita agak-agaknya? 3 malam relax. Contoh, kita tak rasa apa, sakit, pak kita terlepas satu benda baik, tak menangis. Hari ini katalah terlupa duha, sebab semalam sibuk macam-macam, tengok pukul 12 nanti, contohnya duha pagi tadi pukul 9.30, dia tersedar pukul 12 tengah hari. Contoh ini contoh rekat semata-mata, siapa ni menangis tak dia? Allah, aku, kita, Tuhan menangis sampai 2-3 jam. Menangis tak? Relax lah bro, lepas dia lagi. Ya? Mungkin dia tak rasa apa, tapi jiwa tu meratap, dia kata apa? Dia akan menangis. Allah, aku tadi langsung lupa duha. Bukan tak ada kerja apa, kat rumah je. Mungkin dia rasa macam satu kerugian. Mulalah dia tanya, telefon Kak Limah datang tak kuliah duha tadi? Apa ustaz sebut dalam duha? Boleh tak bagi hantar ringkas kat saya, WhatsApp kat saya apa ustaz sebut tadi? Contohnya, itu tanda orang peka, bukan pekak. Kita nak pekak lah. Jadi nak cerita tuan-tuan, jiwa kita bila hidup, terlepas satu benda baik, kita rugi besar. Bila jiwa hidup, hati hidup, terlepas benda baik, kita rasa macam satu kerugian. Inilah Hasan al-Basri. Tertinggal waktu tahajud satu malam tu kerana kepenatan, menangis hari-hari. Benda sunat tapi dia rasa besar. Baik. Cerita saya tadi tentang Nabi berdoa awal pagi kepada kita. Jadi rangkuman doa Nabi ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat setiap hari. Saya dapat, kita semua dapat setiap hari. Sebab kita awal pagi, kita masuk dalam rangkuman doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Baik, 10 minit lagi. Hadis ni kena selesaikan juga. Jadi kata Nabi SAW, bila kita bangun awal pagi, idza asbaha ibnu Adam, mana bila berpagi-pagi kita ini, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana. Allahu Akbar. Ni kita tak dengar hadis ni. Tapi baca kitab jumpa. Nabi kata apa? Bila bangun awal pagi, kita tersedak awal pagi, kata Nabi, maka seluruh anggota badan kita, seluruh anggota badan kita, tangan, kaki, telinga, akan menyelar lidah. Nabi sebut ni, seluruh anggota badan kita, telinga, tangan, kaki, mata, apa kata? Tukaf lisan, akan menyelar lidah kita. Apa katanya? Lalu dia berkata, ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajna. Rupa-rupanya tuan-tuan, hadis ni menunjukkan satu peringatan kepada kita. Kita bangun awal pagi sahaja, maka seluruh anggota badan kita yang lain, tolak saja mulut yang bercakap ialah tangan, kaki, mata, bercakap pada anggota lidah kita. Dia kata apa? Hei lidah, kata dia, hei lidah, sesungguhnya kami akan ikut engkau. Tangan kata kepada lidah, aku ikut kamu. Kaki sebut kepada lidah, aku kamu. Jika engkau lurus, maka kami luruslah pada hari ini. Jika engkau bengkok,
kami akan tumpang bengkok sama hari ini. Faham tuan-tuan? Ini hadis. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Nabi wahyu, bercakap wahyu. Rupa-rupanya riwayat Imam Tirmizi ni, tiap hari bangun pagi saja anggota badan bercakap, tangan, kaki, kepala, lidah. Hei lidah, kami hari ini ikut kamu. Fa innama nahnu bika, ikut kamu. Kalau engkau betul, kami tumpang betul. Kalau engkau bengkok, kami tumpang bengkok. Mana apa tuan-tuan? Maknanya antara benda yang Nabi nak cerita Allah, bagaimana ni apa ni? Ni apa ni? Ni face mask dalam tu. Dia tak dibuka sekarang ni. Minta maaf lah, saya ada orang kata, Ustaz, bila nak buka ceramah, buka face mask tu, saya masih belum berani lagi lah setakat hari ni. Belum laki-laki lagi lah, belum berani. Ya, laki-laki. Ya. Maksudnya hari saya dua minta maaf Ustaz ya, ceramah ni walaupun di mana tu, harta di TV sekarang pun, kalau TV pun sekarang kalau Ustaz tuan tengok, pada dia Ustaz tuan-tuan, dua kameraman yang sekarang ni, dulu 4, sekarang dah 2 dah, diperkecil, tapi panel kena pakai face mask ya. Sebab apa? Nak jaga suasana. Jadi saya pun tak berani buka lagi lah face mask. InsyaAllah akan datang boleh buka dekor, InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita doakan lah baik. Ni sebagai face mask kita, lidah kita ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, tiap hari kata Nabi ni, tiap pagi anggota badan kita bercakap lidah kita. Hei lidah, tolong jadi baik. Kalau kau betul, kami tumpang betul. Kalau kau bengkok salah, kami tumpang salah. Cuma takdir kita ni puan-puan, tak pernah dengar tangan bercakap lah kan? Oh, kau dengar tangan bercakap pagi-pagi, hei lidah, sudah kita tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Tapi itulah ketentuan Allah. Rupa macam tu ceritanya. Artinya, kata para ulama, menunjukkan bagaimana dialog ini menunjukkan lidah kita ini tuan-tuan, anggota penentu dalam hidup kita. Anggota penentu. Sebab itulah kita, kenapa kita diminta sangat-sangat bangun awal pagi, bangun subuh belum subuh. Sebab apa? Lidah digunakan untuk tasbih, subhanallah. Jam belum subuh dah subhanallah. Jam belum subuh dah baca Quran. Jam belum subuh dah istighfar. Jam belum subuh dah ucap kalimah doa, ya Allah, ya Tuhan ku minta. Sampai subuh lidah yang sama baca dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhir. Lepas subuh lepas subuh masa yang sama lidah juga subhanallah sampai berdoa. Sehinggalah sepanjang hari ini lidah kita menentu. Berbohongkah tidak kita, dustakah tidak kita, apa kita cakap, mengumpat orang ke macam mana. Makna tuan-tuan, dalam hidup ini lidah kita adalah segala-galanya, dan segala-galanya dengan lidah. Jadi anggota badan kita akan tengok lidah kita macam mana. Dan lidah pada awal pagi sampai ke petang, kebaikan anggota badan kita tumpang baik, tangan kaki baik. Tapi kalau lidah kita awal pagi dah mengumpat, dah mengeji, dah mencela, zikir tak ada, yang dia ada selamat contohnya, atau mengumpat orang, maka anggota badan kita menumpang kesalahan yang sama. Kaki tumpang dosa, seolah tangan tumpang dosa lidah. Nampak tuan-tuan? Jadi hadis ini Nabi nak cerita bagaimana perlunya kita menjaga lidah kita seawal pagi sampai ke malamnya. Maka orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang hidup dalam lidahnya bercakap-cakap hal kebaikan, zikir, tasbih, tahmid, ucapan baik, ucapan mulia, bercakap benar, tak berdusta, tak berbohong, tak menipu, tak mencaci, tak mencela, sampai ke malamnya. Pagi besok kemudian anggota badan lain pun bercakap lagi, lidah, hari ini hari kamu, tolonglah jaga. Kalau kamu baik, kami tahu baik. Kalau kamu jahat, kami tumpang sama kejahatan. Hadis tuan-tuan, benar-benar peringatan. Sebab itulah kata Al-Imam Suyuti, dia kata apa? Dia kata munasabah, sangat-sangat munasabah lah.
Sebab bila sampai waktu dan ketikanya Allah tak beri kuasa bercakap kepada kita. Bila sampai waktu ketikanya Allah tak beri kuasa berbicara. Yang boleh bercakap apa dia? Tangan. Lidah tak bercakap, tangan bercakap. Lidah tak berbicara, mata bercakap. Bila? Di padang mahsyar. Sebab kamu lama dah bercakap lidah. Kamu pagi petang duduk membebel, dia bercakap macam zikir pun zikir. Hari ni kami pula bercakap. Jadi kata seperti munasabah, bila sampai masa lidah Allah tak beri bercakap, yang bercakap tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa tu? Surah Yasin. Surah Al-Mulk mana ada ya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 60 apa 68 ke 63, tak ingat saya. Yasin. Itulah yang sebut Quran. Hari ini kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka dia bercakap, kami minta tangan bercakap, mata bercakap, kaki bercakap. Ini tengok tuan-tuan. Jadi sebab itulah lidah kita ni boleh jadi lidah yang baik ataupun lidah yang tidak elok. Maka ini menunjuk kepada kita bahawa dalam hidup kita seharian, tolong jaga lidah kita. Kalau rasa-rasa bercakap benda yang bawa pada dosa, stopkan segera. Rasa nak mengumpat, stopkan segera. Rasa nak keji orang, stopkan segera. Tapi kalau nak berzikir, sila. Nak cakap sila. Silakan. Biar banyak pun tak apa. Ini kita kena kekuatan. Dalam agama, penutup penghujungnya, masa dah masuk ke baca keceraan. Waktu dalam agama, Nabi sebut kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah di akhirat, maka ucaplah yang baik-baik ataupun lebih baik diam. Tengok tu. Kalau kita benar beriman Allah, kata Nabi, ucap baik-baik. Siapa nak bercakap benda baik, silakan. Tapi kalau tak boleh baik, tolong diam. Stopkan. Agar arah rasa-rasa nak kata ke orang, stopkan. Lebih baik diam. Tu payah tu dah. Kita ni kalau sembang 4 orang, 3 orang, kata ke orang sedapnya 3 jam, setengah jam. Itu masalah kita. Dalam yang lain kata Rasulullah, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal bazir. Hadis daripada Al-Imam Tirmidzi kata apa? Seorang mukmin bukan jenis suka mencaci, bukan jenis suka mengutuk, bukan jenis suka melaknat, dan suka cakap kotor. Tengok kata Nabi ni, kan lidah. Jaga kata Nabi. Orang mukmin laisa bit-ta'an. Orang bukan jenis mengutuk, mencaci, bukan. Orang mukmin bukan jenis mencaci. Walal la'an, bukan jenis mengutuk. Dan tidak juga orang yang fahish, bercakap kotor. Termasuk al-badhi, bercakap benda-benda yang lucah. Ini bukan orang beriman. Jadi lidah dan tuan-tuan, rupa-rupanya setiap pagi diperingatkan oleh anggota badan yang lain. Rupa-rupanya baru tahu ke ni? Dah tahu dah sebelum ni? Saya baru tahu je lah. Tapi kau pagi ni lah dah tahu sebab baca dah dia cara lidah. Tapi rupa-rupanya tiap hari lidah diperingat oleh anggota badan. Lidah tolong jaga. Kalau kamu cakap tak elok, kami tumpang masalah. Kalau kau buat baik, kami tumpang baik. Itulah dia. Tapi kadang-kadang payah juga nak lidah ni, tuan-tuan, dah payah. Usahakanlah. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini, 1 jam tepat. Ya, 2 hadis. Hadis pertama tentang apa tadi? Jangan bersangka buruk dengan Allah. Nabi pesan hadis berapa hari nak mati?
3 hari nak wafat. Maknanya begitu besar wasiat Nabi, sampai nak wafat Nabi cakap lagi, tolonglah kita jangan suruh. Dengan Allah sangka baiklah. Ada ujian datang pun alhamdulillah, Allah Kau ni Tuhan Maha Adil. Ada ujian sebanyak, ingat kita mungkin buat silap. Allah uji kita, ingat kita mungkin buat silap. Bukan Allah buat silap, kita buat silap. Kena balik pada dia. Hadis yang kedua tentang persoalan lidah yang diperingatkan oleh pada setiap hari, setiap pagi. Cuma sedikit tadi, dalam waktu pagi Nabi berdoa berkat. Maka ambil kesempatan tuan-tuan, ambil kesempatan. Moga-moga berkat rezeki, berkat umur, berkat hidup, berkat harta, berkat makan minum, berkat keluarga, kerana kita bangun awal pagi kerana Allah Azza wa Jalla. Orang beruntung pagi ni bagi saya lah ramai, termasuklah orang berniaga. Orang berniaga bagi saya orang paling untung, Ustaz Rosidi. Dia berniaga selemak, dia bangun, tak bangun pukul 6 pagi. 6 pagi nak buat apa? Dia pukul 3 dah bangun. So apa? Nak masak nasi dengan nak siapkan benda tu benda ni. Mana seorang berniaga ni sebenarnya orang paling berkat lah. Bangun pukul 3 pagi, wuduk diambil, hampas sejadah, doa 2-3 patah, zikir 2-3 patah, kemudian buat kerja. Tuan-tuan betul ni. Tak kira nasi lemak ke, pergi ambil ikan sayur mayur di Selayang ke, pasar apa? Pasar borong ke. Ketika dah pergi dah. Betul berkat tuan-tuan. 10 minit, setengah minit, 20 minit atas sejadah. Belum pergi tu, Allahu Akbar. Tetapi hilang berkat lah. Bangun-bangun, tak ada nak beribadat. Terus-terus bangun, masuk ke dapur, nasi lemak dimasakkan. Batu nasi lemak tak laku, jangan marah, tak laku tu. Berkat hilang, minta maaf lah kan. Jadi kita kena rugilah. Pintu berkat menanti kita, baik perniagaan, termasuklah tak berniaga pun berkatlah juga. Boleh bangun pukul 4 pagi, walaupun dia bekerja pukul 8, alhamdulillah. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang sedia bersama. Saya ucap terima kasihlah bagi pihak Ustaz Rosidi, kerana hari ini bilangan lebih ramai pada bulan yang lepas. InsyaAllah akan datang ramai lagi insyaAllah. Dan makin ramai. Kita berkongsi rasa ilmu, tak ada lebih tak kurang tuan-tuan. Yang bercakap pun nak ilmu, yang dengar pun nak ilmu. InsyaAllah, moga Allah berkati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Tunggu lagi insyaAllah. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.